Kita dalam fasal yang pertama, iaitu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadluh. Iaitu fasal yang membicarakan tentang hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mab'uthin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alhamalati ad-din al-qawim. Wa ba'da. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah dan seluruh para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan daripadanya kepada kita yang tidak terputus. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa kurniakan kepada kita taufik untuk kita sentiasa dalam taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sambungan kita daripada kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, mengajar pelajar cara untuk belajar, karangan Al-Imam Burhanul Islam atau Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa, yang mana beliau meninggal pada tahun 591 Hijrah. Kita dalam fasal yang kedua, kita dalam fasal yang pertama, iaitu fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadluh. Iaitu fasal yang membicarakan tentang hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihan. Qala al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجراءة والتكبر والتواضع والعفة والإسراف والتقتير وغيرها. Setelah mana kita membincangkan perihal yang mana Al-Imam Zarnuji menyentuh tentang sifat-sifat, tentang sifat-sifat antara al-jud, dermawan, dan bakhil, kedekut, wal-jubn, penakut, wal-jara'ah, berani, wal-takabbur, sombong, wal-tawadu', rendah diri, wal-iffah, kesucian, wal-israf, pembaziran ataupun melampau,
wa taqtir, penghematan, wa ghairiha, dan selain daripada sifat-sifat ini yang berkaitan dengan mahmudah, dengan mazmum dan mazmumah. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sesungguhnya takabbur dan kedekut dan penakut dan berlebihan adalah haram. ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها. Dan sifat-sifat yang tadi ini, antara takabbur dengan tawadhu' ini dan sebagainya, sifat-sifat mahmudah dengan mazmumah ni, tidak mungkin seseorang itu dapat mengelak kecuali dengan dia tahu, dia mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang boleh kita ambil, yang mana yang haram kita melayani sifat tersebut. Jadi ini nak ceritakan tentang pentingnya ilmu, hakikat ilmu, pentingnya ilmu. Kenapa penting kita mengetahui? Sebab-sebab inilah ni antara dia berkaitan dengan sifat-sifat yang mesti ada pada setiap individu Muslim. Yang mana kita sebut tentang ahwal ilmu, ilmu hal. Jadi setiap orang mesti dia tahu tentang keadaan hati dia, dan dia mesti ada 4 perkara dari dalam hati dia, keadaan hati dia, daripada at-tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabah wal khasyah wal ridha. Mesti dia ada tawakal, kemudian dia ada inabah, sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wal khasyah, mesti dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha, mesti dia kena ada rasa ridha, rasa suka, rasa ridha dengan apa yang berlaku terhadap dia, sama ada dengan kesenangan ataupun dengan ujian kesusahan, ataupun dengan kesihatan, ataupun dengan ujian kesakitan. Jadi kena ridha benda itu semua. Macam orang menuntut ilmu, mungkin hari ni dia belajar, dia faham, dia syok, dia seronok, gembira. Tiba satu hari dia belajar susah nak masuk. Akan berlaku pada setiap orang. Akan berlaku kepada setiap orang kalau orang yang setiap belajar. Jadi kalau macam orang hafaz Al-Quran, mungkin satu hari dia boleh hafaz Al-Quran. Contohlah besok dia nak hantar hafazan baru kepada dekat guru ni. Besok dia boleh hantar mungkin 1 muka ataupun 2 muka, lancar, tak ada salah. Allah Ta'ala akan uji dia satu hari. Mungkin dia hantar besok ni, dia hafal 1 muka, 1 muka, 1 ayat pun tak ingat. Berlaku. Orang yang biasa hantar hafazan baru ni kepada guru, dapat semuka, 2 muka, semuka, 2 muka. Tiba-tiba satu hari dia dapat 1 baris. Sedih. Begitu juga orang dalam perniagaan. Untung, satu hari Allah Ta'ala uji, tak untung. Sedih. Tetapi kena sabar. Bila masa yang untung, syukur. Bila masa yang diuji dengan kekurangan, sabar. Jadi kena ada benda ni. Jadi 4 perkara: tawakal, inabah, bertaubat, mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Khasyah, mesti takut. Setiap individu ni mesti kena ada perasaan takut. Tak kira lah dia pelajar ke, dia peniaga ke, ataupun apa pun kedudukan dia, mesti ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha, suka. Ridha ni maksud dia, aku suka. Suka dengan apa yang Allah Ta'ala beri, tak kira daripada sudut apa, ujian ataupun nikmat, aku ridha di dunia ini. Sebab tu Nabi SAW ajar kita zikir, raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku,
Apa maksud redha? Suka, memang aku suka sangat Allah Ta'ala sebagai Tuhan aku. Wa bil islami dina, aku redha, aku suka Islam ni sebagai agama yang aku anut. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula sallallahu alaihi wasallam, dan apa, aku redha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutuskan kepada aku. Jadi kena redha, kena suka. Jadi Al-Imam Az-Zarnuji nak bagi tahu kat sini tentang kita kena tahu ilmu tentang sifat tadi itu. Yang mana mahmudah kita ambil, yang mana mazmumah kita tinggalkan. Berkata beliau, fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Wajib setiap insan kena tahu sifat-sifat yang kita sebut tadi. Tahu sifat, tahu lawan dia apa dia. Tahu sifat ni apa dia, tahu lawan dia apa dia. Baru kita nak ambil yang ni, tinggal hak yang ni. وقد صنف السيد الإمام الأجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق ونعم ما صنف فيجب على كل مسلم حفظها. Berkata Al-Imam Az-Zarnuji rahmatullahi alaih, sesungguhnya Al-Imam As-Sayyidul Imam Al-Ajallu, seorang imam yang agung, Al-Syahid, yang mana beliau ni nama dia Nasiruddin Abul Qasim, seorang imam yang agung, nama beliau Nasiruddin Abul Qasim, kitaban fil akhlaq. Jadi Imam Az-Zarnuji dia ingin kepada setiap Muslim, kalau boleh pada ketika itulah, baca kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nasiruddin Abul Qasim. Sebab Imam Nasiruddin Abul Qasim ni seorang imam dalam mazhab Abu Hanifah juga. Beliau ini wafat pada tahun 556 Hijrah. Jadi awal sebelum Imam Az-Zarnuji Burhanul Islam. Beliau ni juga imam faqih dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Tinggal di Samarkand. Nama beliau Nasiruddin Abul Qasim Muhammad bin Yusuf As-Samarqandi Al-Hanafi atau Al-Hanafi As-Samarqandi. Antara kitab yang kata kitab fil akhlaq ni, kitab itu nama Riyadatul Akhlaq, taman-taman akhlak. Kitab ini nama dia Taman-taman Akhlak, Riyadatul Akhlaq. Wa ni'ma ma sannafa, dan kitab ini antara kitab yang amat bagus, karangan oleh Imam Nasiruddin Abul Qasim. Jadi wajib, dia kata, setiap individu mengetahui kitab ini, memelihara kitab ini, hafaz kitab ini. Wa amma hifdhu ma yaqa'u fi ba'd al-ahayin, adapun seseorang itu apabila berkaitan dengan memelihara apa yang berlaku kepada dia tetapi bukan semua keadaan. Sebelum ni kita sembang tentang ilmul ahwal, ilmul hal, iaitu ilmu yang berkaitan dengan harian dia. Imam Zarnuji sebut as-salah, solat. Solat, setiap individu wajib mengetahui tentang solat, sama ada dari sudut solat zati, solat itu sendiri, dan ilmu yang berkaitan dengan solat seperti wuduk, dan dia mesti mengetahui tentang sah dan batal solat, sah ataupun dan batal wuduk dan sebagainya yang kaitan. Sebab apa? Ini berkaitan dengan dia, harian dia. Sekadar dia solat dia ini sah, sekadar solat ini sah untuk umum, untuk awamun nas. Manakala untuk talibul ilm mesti dikena tahu betul-betul secara tafsil, secara terperinci.
Kalau untuk awamun nas, dia mesti hadam tentang salat, sah, batal, dia kena tahu. Macam ni batal ke ataupun sah. Macam ni nak boleh solat dah ke, tentang najis, tentang macam mana aku nak ambil air. Tengok air yang nak ambil wuduk. Cukup 2 kolah tak? Dia pergi satu tempat, tengok ni cukup 2 kolah tak? Pakai ukuran. Kalau petak dia pergi ber 60 semua. 60 cm. 60 cm. Kalau contohlah ayak tadi tu duduk yang berasingan, semua sikit. Jadi ada satu tong besar, boleh tak ayak ni aku campur semua jadi lebih 2 golah? Jadi ayak ni jadi suci ke tak? Jadi kena tahu benda tu semua. Jadi ilmu tentang solat dia kena tahu. Jadi adapun ilmu yang berkaitan dengan kadang-kadang berlaku, fa fardun ala sabilil kifayah, maka ilmu yang kadang-kadang berlaku ini fardu kifayah bagi setiap individu muslim. Idza qama bihi al-ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Apabila sebahagian ni daripada dalam satu kampung tu, mereka melaksanakan fardu kifayah tadi, yang lain pun selamat, selesai. Fa illam yakun, jika tidak, ishtaraku jami'an fil ma'thami. Jika tak ada orang pun tahu tentang ilmu tersebut, ataupun tak ada orang pun yang tahu untuk nak melaksanakan perkara tersebut, maka semua sekali ishtaraku fil ma'thami, kongsi berdosa, kongsi dosa itu. Fayajibu 'ala al-imam an ya'murahum bidzalika wa yajbura ahlal baldati 'alaih. Jadi sekiranya dalam kampung ini, dalam sesuatu bandar ataupun pekan, tak ada orang yang tahu satu-satu ilmu yang kata fardu kifayah tadi itu, yang mana dia penting bila berlaku nanti. Jadi kalau tak ada al-imam, iaitu pemimpin ataupun ketua kampung, mestilah dia cari ataupun perintah, beri arahan kepada siapa-siapa dia, anak-anak yang nak belajar yang ni, yang nak buat ni, nak urus yang ni, bagilah ada 2-3 orang ataupun seorang. Jadi kalau tak mau, dia kena paksa. Paksalah, carilah. Kalau tak ada duit, orang yang boleh tak ada duit, dia kena tolonglah, ikhtiar, tolong bagi seorang yang boleh, yang tahu sesuatu perkara itu untuk fardu kifayah, untuk kebaikan kampung tadi ataupun pekan tadi. Wa qad qila, dan dikatakan, inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal huwa bimanzilati at-ta'am. Setiap ilmu yang berlaku atas, yang berkaitan dengan diri seseorang pada semua keadaan dia, kedudukan dia macam at-ta'am. Apa dia ta'am? Makanan. Jadi ilmu yang kait dengan semua keadaan, kedudukan dia macam makanan. Kita hari, contoh kita nak makan, kata hari ni aku tak mau makan, kan kita hari ni mesti kena makan. Jadi kalau sehari mungkin kita boleh tahan, 2 hari kita dah lapar sikit dah, 3 hari kita dah cari nak makan, tak ada lah. Jadi yang berkaitan dengan semua keadaan macam makanan, kena makan setiap hari, kena makan setiap hari. La budda li kulli wahidin minhu, setiap orang mesti kena tahu ilmu yang berkaitan dengan ahwal dia pada diri dia semua, ahwal yang berlaku pada setiap hari tadi. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin, dan ilmu pengetahuan yang berlaku jarang-jarang ini, bimanzilatid dawa, kedudukan dia macam dengan ubat. Jadi kita, dia yahtaju ilaihi hainal marad faqat.
Dia hanya perlu ketika sakit saja. Ada orang makan ubat setiap hari? Tak ada. Ish, rasa makan ubat lah. Makan ubat. Dia makan ubat setiap hari. Tak ada orang makan ubat setiap hari. Jadi bila sakit baru makan ubat. Dia kena kecil manis. Jadi dia makan ubat sampai lega lah. Tapi kalau kecil manis tak lega, dia kena makan jadi setiap hari, jadi macam makanan dia. Tetapi kalau lega, kena makan. Kena berhenti. Tak boleh lebih lah. Lebih dos ubat tu boleh mudarat. Bila lebih sesuatu dos ubat boleh mudarat. Jadi kena ikut, kena tengok lah siapa dia yang layak untuk terima ubat. Wa ilmun nujum bimanzilatil marad. Adapun ilmu yang berkaitan dengan nujum, bintang, tilik, nak tilik bintang, kedudukan dia macam sakit. Jadi ada orang bercari penyakit, tak ada. Penyakit tak ada orang cari, orang akan elak daripada penyakit. Jadi kalau pergi belajar ilmu tentang nak tilik tentang bintang, hukum dia haram. Fata'allumuhu haram li'annahu yadur, kerana dia boleh memberi mudarat. Kerana belajar ilmu tentang nujum mudarat. Dia jadi tukang tilik, jadi ahli nujum. Mudarat pada apa dia? Pada iman. Pada iman seseorang itu. Wala yanfa'u, tidak beri manfaat. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mungkin. Dan lari daripada ketetapan Allah dan qadarnya tidak boleh. Hukum dia haram. Fayanbaghi likulli muslimin, wajib kepada setiap individu muslim, an yashtaghila fi jami'i awqatihi bi dhikrillah ta'ala, hendaklah dia menyibukkan diri dia pada semua waktu dia, keadaan dia bi dhikrillah ta'ala wa du'a, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa. Wa tadarru', mestilah dia kena ada juga time dia rintih rayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Quran, hendaklah dia banyak membaca Al-Quran. Was sadaqat, dan hendaklah dia banyak bersedekah. Kerana apa dia? As-sadaqah ad-dafi'ati lil bala, kerana sedekah tadi boleh menghilangkan, mengangkat bala yang menimpa. Jadi setiap individu ni mestilah kena sibuk diri dengan Allah, dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, teladan, contoh teladan yang baik. Bagi siapa dia itu? Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan redha Allah, wal yawmal yarjullaha wal yawmal akhirah, dan orang yang mengharapkan hari akhirat. Mereka ini sabda jenis mereka ini sabda jenis orang yang mengharapkan Allah, redha Allah dan hari akhirat. Mereka ini wa dzakarallaha katsira. Mereka ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir lisan, zikir hati, zikir pekerjaan, dan zikir apa-apa juga. Setiap kita bantu orang, zikir. Setiap kita tolong orang adalah zikrullah. Setiap percakapan kita bila baik jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa, mesti berdoa kepada Allah Ta'ala. Doa at-tadarru', rintih rayu, merayu kepada Allah Ta'ala. Ada masalah merayu kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Doa, mohon pada Allah Ta'ala atas semua perkara. Minta. Allah Ta'ala perintah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan bagi. Allah Ta'ala kata astajib lakum.
Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Jadi orang yang tak minta ni siapa dia? Orang yang sombong. Orang yang tak mau doa kepada Allah Ta'ala ni orang yang sombong. Allah Ta'ala kata tu, sesungguhnya orang yang sombong an ibadati, daripada beribadah kepadaku, daripada berdoa, daripada salat, daripada zikir, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Wattadarru' wa qiraatil Quran, hendaklah dia banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Nabi SAW sebut apa dia? Innal qalba yasda'u ataupun la yasda'u. Sesungguhnya hati ini akan berkarat. Kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma'. Seperti mana besi berkarat apabila terkena air. Jadi hati ini akan berkarat. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qila ya Rasulah wa ma jila'uha. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah penggilap hati yang berkarat tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW menjawab, kathratu qiraatil Quran wa dhikrul maut. Perbanyakkan membaca Al-Quran dan ingat mati. Jadi banyak baca Quran dan ingat mati. Kita banyak baca Quran, orang yang banyak baca Al-Quran, hati dia akan jadi elok. Banyak baca Quran. Kemudian ingat mati. Orang yang banyak ingat mati. Bukan kita nak suruh kita ingat, masuk dalam lahat ni, lemah. Bukan. Sebab bila masuk tu memang kita dah mati dah. Jadi kita ingat mati supaya kita jadi orang yang baik. Supaya kita tahu aku ni akan mati. Kita pun tak tahu kita nak mati bila. Kematian tu makin hampir. Makin dekat. Umur makin kurang. Kehidupan dunia ni makin kita tinggal. Tapi yang tu juga yang kita dengar, yang kita kejar. Yang tu juga yang kita duk pulun. Yang kita kejar. Sedangkan setiap hari ni makin berkurangan, kita tak perasan. Jadi orang yang ingat mati selalu, dia akan perasan. Kita makin kita nak kembali ke negeri asal. Negeri asal lahiyal hayawan. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan. Was-sadaqat, dan hendaklah kita berbanyakkan sedekah. Sedekah dia ada cabang-cabang. Ibadah pun, solat, semua ini pun dikira sedekah, zikir pun dikira sedekah. Akan tetapi sedekah ini yang masyhur, yang ma'ruf adalah kita banyak menginfakkan harta yang Allah Ta'ala beri ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yas'al Allah Ta'ala al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Hendaklah kita sentiasa minta kepada Allah Ta'ala al-'afwa, keampunan, kemaafan. Kita minta maaf kepada Allah Ta'ala. Kita ni banyak buat salah. Kita ni tak boleh lari daripada salah. Minta al-'afwa, ya Allah. Fa'afu 'anni. Ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Aku ni banyak buat salah, ya Allah. Wal-'afiyah, minta afiat di dunia dan di akhirat. Jadi al-'afiyah ni seorang al-Imam Asim rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, imam qira'at. Beliau hidup 99 tahun umur. Subhanallah. Imam qira'at, imam Al-Quran. Jadi jika beliau ditanya, tuan, apa kabar? Ditanya keadaan dia, beliau jawab, afiyah, al-afiyah. Itu jawapan dia, simple. Al-afiyah. Jadi kita minta, mohon pada Allah Ta'ala al-afiyah. Di dunia Allah Ta'ala bagi afiat, di akhirat Allah Ta'ala bagi afiat. Jadi afiat ni keadaan yang sentiasa Allah Ta'ala redha dengan kita, kita pun redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala wal afat. Jadi permintaan kita yang tadi tu, yang banyak-banyak tadi tu, daripada kita zikir kepada Allah Ta'ala, kita minta supaya kita banyak berzikir, berdoa, tadarru', rintih, raju, baca Al-Quran, sedekah, al-afwa, minta mohon maaf, minta afiat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, supaya apa dia? Benda-benda ini semua liyasunahu Allah Ta'ala 'anil bala. Benda-benda ini Allah Ta'ala akan pelihara kita, daripada bala, wal afat, dan daripada wabak. Daripada bala, ujian dan wabak. Jadi kalaulah orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, kalaulah banyak orang tadarru', rintih raju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, banyak baca Al-Quran, banyak sedekah, dan banyak mohon maaf daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan apa? Akan selamatkan dia, pelihara dia daripada bala, ujian, dan daripada al-afat, wabak, penyakit. Ini yang paling penting. Jauhkan maksiat. Selagi banyak maksiat, selagi itu Allah Ta'ala tidak redha dengan maksiat. Fa inna man ruziqa ad-du'a, kita beri laluan azan. Fa inna man ruziqa ad-du'a, sesungguhnya sesiapa yang dikurniakan kepada dia doa. Jadi dia ni, orang ni Allah Ta'ala kurniakan kepada taufik, dia selalu berdoa. Bukan semua orang boleh doa kat tangan ya Allah, ya Allah. Nah, doa ni sebenarnya satu benda berat. Doa satu benda berat. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa dia? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya doa ataupun as-salah ini sangat berat. La kabiratun, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya sesiapa yang diberi taufik kepada Allah Ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia ni dia doa. Jadi Allah Ta'ala sebut apa? Lam yuhramil ijabata. Doa dia ni akan diterima. Allah Ta'ala tidak haramkan daripada, dia panggil al-ijabah, ni ijabah tu, jawapan. Allah Ta'ala akan jawab. Jadi orang yang tak doa memang Allah Ta'ala yuhramul ijabah. Orang yang tak doa macam mana Allah Ta'ala nak jawab? Tetapi kalau orang yang berdoa, Allah Ta'ala tidak akan haramkan ijabah dia. Jadi Allah Ta'ala akan sahut doa dia. Jadi dia doa. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahala. Jika sekiranya orang tu ditakdirkan kena juga bala tadi, ditakdirkan juga dia kena bala tadi, yang mana dia kena, akan tetapi lakin yuyassiruhu Allahu alaihi. Jadi bila dia ditakdirkan kena bala, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Allah Ta'ala akan mudahkan dia dalam keadaan yang ni, dia ni rasa bala ini bagi dia tidak ada apa-apa. Wa yarzuquhu as-sabra, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia kesabaran. Sebab apa? Dia barakati doa, dengan berkat doa dia tadi, dengan berkat zikir dia tadi kepada Allah Ta'ala, dengan berkat dia tadi ini memang suka berdoa, orang yang suka merayu rintih kepada Allah Ta'ala, orang yang suka membaca Al-Quran. Ta'arraf ila Allahi fil rakha ya'rifka fi syiddati. Jadi Nabi SAW bersabda, jika seseorang itu kenal dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia lapang, masa dia senang, jadi Allah Ta'ala akan ingat dia masa dia susah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Jadi banyak berdoa, mohon pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Ta'ala. Orang yang doa ni Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Orang yang bertakwa ni Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Orang yang sabar ini Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Allah Ta'ala sebut apa dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Jika seseorang itu bersabar dalam apa ujian yang Allah Ta'ala timpa kepada dia, dia kena ujian, tak kira lah apa ujian, wa tattaqu, dan dia bertakwa, la yadurrukum, Allah Ta'ala tidak akan beri mudarat kepada dia. Syarat dia sabar, taqwa. Syarat sabar dan taqwa. Jadi bersabar, bertakwa, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia, bantu dia. Wa in tasbiru wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jadi orang yang bersabar juga, Allah Ta'ala akan bagi kat dia ni ganjaran yang besar. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bihi al-qiblata wa awqat as-salah fayajuzu dhalika. Ya Allah, hindarilah kami dari ilmu nujum, ilmu tentang bintang ni, ilmu tilik ni, kecuali yang dibolehkan belajar ilmu nujum ini. Kadar apa dia? Kadar kita nak tahu arah kiblat, kadar kita nak tahu waktu-waktu salat, maka fayajuzu dhalika, maka dibolehkan kita belajar ilmu yang berkaitan dengan bintang. Wa amma ta'allumu ilmi tibb, dan adapun belajar ilmu yang berkaitan dengan tibb. Apa itu tibb? Ilmu apa? Kesihatan, perubatan, ilmu perubatan. Fayajuz, maka dibolehkan. Sebab apa dia? Sababun minal asbab, sebab dia merupakan salah satu sebab dari berbagai sebab-sebab yang lain. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbab, maka boleh belajar ilmu perubatan sebagaimana halnya mempelajari sebab-sebab yang lain. Wa qad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berubat. Wa qad huqiya 'anil Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, diceritakan bahawa Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berkata, al-ilmu ilman, ilmu itu terbagi kepada dua. Ilmu al-fiqhi lil-adyan, ilmu fiqh ini urusan yang berkaitan dengan hal ihwal ibadah untuk agama. Wa ilmu tibbi lil-abadan, dan ilmu yang berkaitan perubatan ini adalah urusan kesihatan tubuh badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlisin, selebihnya adalah pelengkap daripada ilmu-ilmu yang lain yang diharuskan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita berhenti dekat situ, insya-Allah. Jika ada rezeki kita akan sambung tentang tafsirul ilmi, pengertian ilmu. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.